شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. صدق الله العظيم. Ditanya pula kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Maka mereka menjawab, kebaikan. Orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ini beroleh balasan yang baik. Sesungguhnya balasan negeri akhirat Sesungguhnya balasan negeri akhirat itu lebih baik lagi. Dan memanglah di negeri akhirat ialah sebaik-baik negeri bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Yang dimuliakan saudara pengurusi, Prof dan Haji Khairul dan juga seluruh kepimpinan di KRB, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada pagi yang mulia ini. Kita berada di pertengahan yang dinamakan sebagai nisfu. Kita berada di pertengahan hari ini 14 Syaban, dan insya-Allah pada malam ini genaplah apa yang dikatakan sebagai nisfu Syaban. Apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, bahawa di antara maknanya Nabi SAW sendiri, dia akan memperbanyakkan amalan dan zikir, bangun mengejutkan anak isteri dia, keluarga dia dan kaum kerabat dia, untuk bersama-sama menghidupkan malam yang berbahagia lagi dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan disebutkan dalam banyak hadis-hadis yang lain berkenaan dengan kelebihan nisfu Sya'ban ini, di antara malam-malam yang mendapat diperkenankan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah malam nisfu Sya'ban, malam Jumaat, malam Lailatul Qadar sebagai contoh. Maknanya ada beberapa malam-malam ini, maka dia sangat-sangat berharga bagi orang-orang yang bijak. Orang-orang yang bijak ialah orang-orang yang selalu memaksimalkan, memanfaatkan apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ini orang yang bijak pada pandangan agama dan pada pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pandangan manusia mungkin konteks bijak ini berbeza, kan? Mungkin orang yang berkelulusan, mungkin orang yang cekap dari segi bermacam-macam perkara, kelebihan-kelebihan tertentu. Tetapi bijak-bijak manusia pun dia hanya memfokuskan pada perkara-perkara tertentu sahaja. Tidak kata dia ni reti semua, tidak. Tidak kata dia profesor serba tahu, macam orang dalam gila-gila apa semua tu ada, kan? Kalau dulu komik gila-gila tu dia dah begitu. Tidak. Tetapi maknanya akal yang Allah Ta'ala bagi manusia ni cukup terbatas. Jadi sebab itu, maka bagi orang-orang yang cerdik, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak ialah orang yang mandana nafsahu, orang yang
sibuk mempersiapkan diri dia, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan selepas daripada mati. Kan? Kehidupan lepas daripada mati. Kan? Datanglah soal nisfu Sya'ban ke, datanglah soal nuzulul Quran ke, soal Isra' wal Mi'raj ke, soal apa sekalipun, maka dia akan membuat satu semua perkara tadi berdasarkan kepada apa yang boleh menyelamatkan dia, membahagiakan dia kepada kehidupan selepas daripada mati. Sebab itu Nabi SAW sendiri ketika mana masuknya Sya'ban, bila masuk saja bulan Sya'ban ini, Nabi memperbanyakkan. Seolah-olah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini seolah-olah macam dengan Ramadan, Sya'ban, Ramadan dia kembar. Dia kembar, maknanya begitu rapat sekali. Kalau kata puasa, Nabi Aisyah kata, aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebanyak itu kecuali pada bulan Sya'ban. Lain pada Ramadan sebulan penuh. Sya'ban maknanya Nabi masuk dari bulan Sya'ban, Nabi kadang-kadang Nabi berpuasa penuh. Ada masanya tahun-tahun tertentu Nabi berpuasa tidak penuh. Tetapi aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa sebanyak itu, melainkan hanya pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ni adalah bulan yang merupakan Allah Ta'ala bagi sebagai, ialah kalau kita nak main bola sebagai contoh, main futsal sebagai contoh, nak kena stretching dulu, nak kena warming up dulu, nak kena bersenam dulu, biar urat-urat kita ni dah agak serasi sikit, baru kita main tu jadi sedap. Kalau tidak, masuk pada masa kedua dah mengah, tak boleh pergi dah. Kan? Tak boleh pergi dah. Sebab kita tidak ada latihan, kita tidak ada warming up terdahulu. Maka kalau boleh main pun main sampai habis, lepas tu dia punya krem 3 minggu baru habis krem tu. Contohnya, kan? Sebab kita tidak ada satu latihan. Begitulah juga dengan Ramadan. Kita nak masuk Ramadan, nak berperang, yang kita tak pernah makan, kita duduk biasa makan 11 bulan. Tiba-tiba masuk Ramadan, kita nak hal utama tu baru kita nak mula. Jadi dia akan jadi satu keberatan, agak jadi berat, susah dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang bila berpuasa kita tengok dia cara dia makan, dia bukan makan, dia mentah ke darah. Orang Kedah kata mentah ke darah, maknanya melahap sungguh-sungguh. Kan? Kalau makan tu, kita tengok waktu buka puasa nanti. Kalau Royal Chulan tu tuan-tuan, dia punya menu dia 999. Lagi satu cukup 1000. Ish, ni makan ke apa ni, muluk apa tuan-tuan. Kan? Jadi nak sebutnya ada orang yang maknanya dia akan habis. Sebab bagi dia hanya berpuasa saja. Kam min sa'imin laisa lahu berapa ramai kata Nabi orang yang berpuasa tak dapat apa-apa illa al-ju' wal 'atash, kecuali dapat dahaga. Sedangkan fadilat puasa tu la'allakum tattaqun, nak melahirkan kamu insan manusia, kalau bekerja sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bapa, sebagai seorang anak, sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang ibu yang muttaqin, ibu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi tidaklah mengkhususkan begini-begini kena puasa, tidak. Cuma Nabi dalam amalan dia, dalam ajaran dia, Nabi akan memperbanyakkan. Sebab itu mungkinlah kot ulama kita ni susun nak jadi banyak, buat Yasin 3 kali. Itu saya kata mungkin Nabi tak sebut tak ada dalam hadis Nabi kata apabila idza jaa nisfu Sya'ban falyaqra'u Yasin 3 marrat. Tak ada Nabi suruh kata bila tiba bulan Sya'ban mestilah kamu membaca Yasin 3 kali. Tak ada. Itu semua disusun oleh para ulama. Macam juga zikir lepas sembahyang kita baca, itu ulama kita buat. Macam juga selawat masa tarawih. Kan? Sallu alaihi. Kan? Kan? Ya ayyuhalladzi selawat macam mana bulan Ramadan tarawih tu. Kan? Tu Nabi pun tak buat juga, tapi ulama kita buat ni supaya apa? Supaya tak nak bagi penat. Supaya di antara rakaat ke rakaat tu ada waktu rehat. Jadi bila rehat tu tidaklah kata rehat saja, maka disusun supaya ada selawat. Bukan yang benda-benda yang di luar daripada agama, tidak, sebagai tanda ingatan kita. Jadi maknanya ulama kita buat susun ni mungkin kerana nak menunjukkan kepada kita gambaran bahawa mungkin banyakkan. Kalau tak mudah mula dah ustaz, macam mana ustaz? Kami daripada 1 Sya'ban sampai 14 Sya'ban ni tak buat apa ke ustaz? Kan, puasa apa haram tak lagi ustaz. Kalau muslimat mungkin qada je baru kot. Bulan ni bulan lepas rajin qada lah. Pun bagus juga sebagai latihan nak masuk kepada Ramadan. Kan? Jadi maknanya apa? Macam mana ustaz kalau kami dah terlepas tak apa, kita ada 14 lagi. Kita ada 14 hari lagi. Selepas daripada esok ni ada lagi 14 hari. Maka 14 hari ni bagi kita orang yang cerdik,
yang mungkin baru mendapat penjelasan pada hari ini, maka alangkah baiknya kita gunakan. Janganlah banyak lagi duk cakap waktu-waktu kosong, waktu rehat, lunch hour, waktu pagi-pagi break sekejap dan sebagainya. Kurangkanlah bercakap benda-benda yang tidak ada keberuntungan untuk kita, pertemuan kita dengan Allah Ta'ala. Ini yang digalakkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi tak sebutlah kena begini, tak ada. Cuma Nabi ajarkan kita memperbanyakkan tilawatul Quran. Apa salahnya duduk saja tengok Quran? Kalau ni komputer kita, smartphone kita, semua dah boleh masuk Quran. Baca Quran, pegang. Itu yang paling berharga untuk persiapan kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu disebutkan oleh ayat yang telah saya bacakan tadi, dan ditanya pula kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu? Mereka menjawab, al-khair, kebaikan. Yakni orang-orang yang berbuat, lilladzina ahsanul husna, orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia beroleh balasan yang baik. Allah bagi jaminan. Ini kaedah ada. Kaedah ada. Kamu buat baik, maka Allah Ta'ala akan bagi baik. Macam kita hari ni, kita buat baik dengan jiran tetangga. Allah Akbar. Jiran bukan jadi baik yang kita. Kita buat baik dengan majikan kita, dengan bos kita. Kita bekerja bersungguh-sungguh untuk nak menjayakan syarikat, untuk nak memajukan syarikat, untuk nak memenangkan syarikat sebagai contoh. Untuk kita nak memajukan syarikat, fikirlah macam mana pun, tak ada penyelewengan, tak ada pecah amanah. Dia bekerja dengan sepenuh-penuhnya. Kerana menyedari tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja yang dibayar gaji, yang dibayar allowance, yang dibayar bonus dan sebagainya ini, maka kita bekerja sungguh-sungguh. Kerana ini merupakan tanggungjawab amanah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Sebagaimana mungkin yang saya pernah sebut dalam pertemuan yang lalu, maknanya tanggungjawab kita sebagai seorang yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang khair, yang baik. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah Ta'ala kata, bagi orang yang suka buat kebaikan, lilladzina ahsanu, orang yang suka buat baik, Allah Ta'ala bagi al-husna. Al-husna, para ulama menyebutkan sebagai al-jannah. Kan? Al-jannah, maknanya Allah Ta'ala akan berikan kebaikan syurga. Tak ada lah benda paling baik, benda paling indah, benda paling cantik, tak ada. Kamu duk rasa kebaikan, Allah Ta'ala tanya apa? Araditum bil hayati dunya minal akhirah. Apakah kamu dah rasa cukup puas hati dengan kehidupan kamu di dunia? Kamu boleh hidup mewah, kamu boleh makan mewah, kamu boleh tidur mewah, kamu boleh apa lagi? Rumah besar, makan besar, hati besar, isteri besar, mungkin suami pun besar juga. Wallahualam. Tanya maknanya, adakah semua benda-benda tadi itu sudah kamu rasa redha? Araditum, kata Allah. Kamu sudah rasa puaskah dengan kehidupan kamu tadi ini? Sedangkan Allah Ta'ala kata, fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Sikit sangat-sangat, tak ada apa. Dunia ni tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan sekalian, kalau nak compare, nak banding dengan kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala nanti, Allahu Akbar, tak ada apa Allah Ta'ala kata. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Wa yawma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Nanti ni Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, wa yawma yahsyuruhum, pada hari yang kamu nanti, yang Allah Ta'ala sendiri yahsyur, bukan manusia itu berhimpun, tetapi Allah yang akan menghimpunkan. Hasyara yahsyuru. Kita mengaji fi'al madhi, fi'al mudhari'. Dia ada past tense, ada present tense. Kan? Maka yahsyuru ni maknanya present tense. Allah Ta'ala yang akan membangkitkan kamu, yang akan menghimpunkan kamu nanti. Kan? Kita kalau mengaji, kalau kita baca Quran, kita faham Allahu Akbar. Seronok kita. Kan? Kita kalau rasa dia main satu perasaan lain macam gerun, itu takut. Kan? Allah Ta'ala sebut dah. Maka Allah Ta'ala kata, ketika mana manusia itu nanti dihimpunkan oleh Allah Ta'ala nanti, yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Dengan hiruk-piruk, dengan huru-hara, dengan apa lagi? Dengan gambaran yang bayangkan tuan-tuan, manusia ni akan hidup daripada zaman Nabi Allah Adam dulu sampai hari kiamat. Tak tahu banyak mana manusia. Macam dengan buih apa tuan-tuan. Kan? Pada ketika itu huru-hara, serabut, bukan ada tempat lain lah. Atas dunia ni boleh lari lagi, masuk bawah tanah, pergi ni, pergi Golok, pergi Batam, pergi semua kan. Nanti di padang Mahsyar, dah satu tempat tu, satu padang saja. Tak ada padang Mabuk, tak ada padang Beka, tak ada padang Jawa, semua tak ada. Yang ada satu padang, iaitu padang Mahsyar. Kan? Maka bila manusia itu bangkit dalam keadaan hiruk-piruk, dalam keadaan berserabut, dalam keadaan yang panas, dengan keadaan macam-macam manusia,
Kan? Dalam keadaan bergantung kepada amalan. Ada ulama kata bagaimana nanti keadaan matahari sejengkai di kepala. Lagu mana? Kita tak boleh bayang. Ini benda yang tak boleh bayang. Kan? Tak boleh bayang keadaan tadi ni. Maka ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Manusia ni akan fikir balik, dia akan renung balik. Dia kata tu dia merasa masa dia hidup atas dunia ni walaupun lama, mungkin dia hidup 70 tahun, mungkin hidup 80 tahun, mungkin hidup 50 tahun, mungkin hidup 40 tahun dan sebagainya. Kita berasa macam lama. Kan? Kita berasa tu macam dengan lama, padahal Allah kata apa? Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Kamu hidup atas dunia tu illa sa'ah, kecuali sesaat saja. Saat saja. Lah kita berasa lama lah, kita makan pun berasa lama, kan? Nanti Allah Ta'ala kata kamu tengok dengan keadaan tu nanti. Allah. Sebab tu Imam Ghazali sebut apa, manusia ni bila bangkit nanti, apabila wanufiqa fi sur, bila mana ditiupkan sangkakala buat kali yang kedua oleh malaikat Israfil, pada ketika itu maknanya manusia akan dibiarkan hidup tanpa bicara selama 300 tahun. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab dia Ihya Ulumuddin. Manusia akan dibangkit dan dihimpun selama 300 tahun. Bighairi hisab, tak ada hisab. Lepas tu baru dia Allah Taala nak kira 300 tahun waktu akhirat. Waktu dunia ni berapa tuan-tuan? Kali tengoklah. Kali tengok. Maknanya 1000 satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Jadi kalau kata setahun ada 365 hari, kali pula dengan 1000 kali dengan 300. Kira ambil lah banyak mana kan. Tak tahu nak kira banyak mana tu wallahualam. Tapi itulah gambaran keadaan. Maknanya kalau atas dunia ni sehari kita hidup sepanjang hidup berpuluh tahun tu kita rasa illa sa'atan minan nahar. Ini bukan cerita sahabat, ini bukan ulama kita sebut, ini Allah Taala sebut sendiri dalam Al-Quranul Karim. Kan? Yata'arafuna bainahum. Dia berasa masa dia duduk atas dunia itu hanya sekadar nak berkenal-kenalan saja. Tak lebih pada tu. Kalau nak berkenal-kenal, saya boleh kenal dengan tuan-tuan, alhamdulillah. Kan Allah Taala takdirkan pertemuan kita, saya boleh jumpa dengan Datuk Rahman sendiri, saya boleh jumpa dengan teman-teman yang lain. Maknanya Allah Taala kata kamu duduk atas dunia ni dalam bahasa seminit hanya sekadar untuk nak berta'aruf. Apa maksud ta'aruf? Kita berkenal-kenalan. Contohnya macam inilah, kita naik bas, seorang nak balik pergi Lostak, seorang nak pergi Johor kan. Kita ada pejabat KRB di Lostak, kita ada pejabat KRB di Johor, katakan contohlah. Jadi sampai dekat mana-mana antian terminal Taman Pudu ke, dekat Jalan Duta ke mana-mana, kita duduk situ nak tunggu bas. Bas kita pukul 10, Lostak pukul 10, Johor Bahru pukul 11, Lostak pukul 9, Johor Bahru pukul 10. Kita nak pergi Lostak, duduk tunggu ni, ada orang tegur kita, Assalamualaikum bang, salam cik bang. Kenapa pula yang dia semak tu benda yang kita seronok? Jadi kita bertaruh mana, duduk mana, nak pergi mana, dengan siapa, bila balik, duduk tanya. Tiba-tiba orang Lostak orang panggil. Allah kata potong steam sungguh. Baru kita nak masuk gear, baru nak masuk gear 3. Duduk sembang elok baru nak masuk gear 3, bas panggil dah. Kenapa? Kenapa tak ada tinggal takkan kata tunggu sampai dah kat stand 5 minit ke 10 minit tak boleh. Bas ingat Pak Ham punya bas dia kata. Driver tu nanti kan cakap macam tu kan. Jadi jalanlah. Kita naik habis. Jadi maknanya takat-takat tu lah. Tak boleh lama, tak boleh kata nak duduk lama. Pasal kita ibarat begitu. Begitulah keadaan dunia yang kita duduk pada hari ini. Itu yang Allah Ta'ala di dalam Quran dia bukan ada benda lain kan. Macam Quran ni, dia benda apa tak ada akhirat, ada syurga, neraka, dosa, pahala tu je. Berarti orang kata ustaz tak ada ceramah lain, ustaz nak cerita syurga, neraka je. Memanglah Quran buat tu. Maka dia sebut benda lain pun. Nak sebut ni pasal kita ni dunia tak lama. Kalau dunia kita boleh duduk lama, boleh tongkat langit, tak apa, duduk je. Buat sendiri. Allah buat peraturan, kita rasa kita kemas, kita buat peraturan sendiri. Tak payah duduk ikut siapa-siapa, kita nak buat sendiri. Ikut aku lah, aku nak semayang, punya pasal aku lah. Kacau apa, aku buat aku bukan aku buat hang. Aku buat masing-masing apa dia kata. Jadi kita nak buat macam kita sendiri. So, tak ada masalah, buat lah. Tapi kamu jumpa nanti. Sebab tu Allah Taala kata apa? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang yang waradu bil hayatid dunya, apa nama ni? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Allah Taala sebut orang-orang yang hidup atas dunia tidak ada langsung dalam calculation dia, dalam diary dia, dalam ingatan dia, dalam kerja buat dia untuk kira akhirat. Dia duk kira untung dunia semata-mata. Untung akhirat tak ambil tolong tu.
Macam orang hari ni lah, duk, kalau nak interview dengan siapa-siapa nak pergi interview, soalan, duk fikir soalan, nak jawab interview tu cukup punya, cukup apa nama tu? Dia panggil apa? Jaga adab protokol, hati-hati, tengok, baca, rujuk. Dia punya preparation untuk nak interview tu, subhanallah. Tapi dia pernah fikir tak untuk kita nak interview dengan apa nama, mungkar nakir, dengan raqib dan atid? Pernah tak kita tengok untuk soal jawab dengan malaikat dalam kubur? Dalam kubur, bukan lagi di padang mahsyar, baru dalam kubur. Kita pernah tak terfikir benda-benda ini? Soalan yang kita nak kena jawab, tu semua kena jawab. Katakan pergi talqin kan, dengan talqin kan. Apabila datang 2 orang malaikat kepada kamu, jawablah dengan kamu dengan lidah yang fasih, lagi lancar. Pilih Malaysia ni, pilih talqin kat mana-mana pun, itulah dia punya stereotype, dia punya apa nama dia panggil? Skrip dia. Kan? Sebab tu saya kalau orang suruh talqin, saya tak talqin dah. Pada tu orang tahu dah. Kan? Tak sedap-sedap juga kan. Saya pergi, saya ceramah atas kubur tu. Ceramah tak kira, saya tak kira, saya mudah je. Hampa nak panggil aku talqin boleh, tapi aku bukan talqin, aku tazkir. Kan? Pada tu stereotip orang tahu, tak mau kita nak baca bab mati, bab kubur, nanti bab dalam kubur tu nanti disoal jawab malaikat. Ini bukan benda mengapu, ini bukan novel. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita angan-angan, ini cerita reality. Benda yang pasti dan sewajibnya akan berlaku. Kan? Jadi kita nak jawab apa dengan Allah nanti? Kita nak baca Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufratin niran. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kubur arwah si mati ini, kubur mak kami ini, kubur ayah kami ini, kubur suami kami ini, kubur isteri kami ini, kubur adik-beradik kami ini, ya Allah, rawdatun, taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa la taj'al qabrahu hufratan, janganlah ya Allah Engkau jadikan kuburnya salah satu daripada lubang-lubang, kawah-kawah daripada kawah neraka Allah Ta'ala. Bayangkan, kita pun tak mahu. Tapi adakah cukup dengan doa saja? Sedangkan masa doa atas dunia berasa kemah dengan diri, semayang tak mau apa pun tak mau buat, perintah Allah Ta'ala serubat tak mau buat, orang suruh puasa dia tak mau puasa dan sebagainya. Maka pada ketika itu, adakah dia boleh jawab dengan Allah? Dan dia sudah pasti kubur dia akan jadi salah satu daripada kawah-kawah neraka. Kan? Sebab tu orang duk atas dunia ni tuan-tuan, kalau dia baik Allah Ta'ala tunjuk masa nak mati tu dah cukup baik dah. Kan? Guru saya di Kelantan hidup dengan Masya Allah, hidup kira duk tulis, buat kitab, mengajar, ceramah, usrah, tazkirah, tu saja hidup dia. Sepanjang hampir 70 tahun hidup dia, itulah kerja yang dia buat, tak ada kerja lain. Tapi Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada dia. Baru 2 minggu lepas nak meninggal tuan-tuan, subhanallah. Dia nak mati tu, selepas sembahyang asar, dia berasa penat. Sebab tu dia mengajar di Masjid Labuk Macang, Kelantan. Ya, dia telefon pergi dekat anak murid dia, Ustaz Zul, tolong ganti dia. Ustaz Zul ganti dia. Dia duduk di rumah, berehat. Dia rasa penat sikit, dia berehat. Tu pun tak dia duduk diam. Dia ada tulis satu buku yang belum lagi siap muqaddimah. Buku dah siap dah, indeks semua dah siap. Muqaddimah dia belum buat lagi. Muqaddimah ni biasa orang buat last kali lah. Kan? Dia punya, orang panggil apa? Dia nak buat prakata, pendahuluan sebelum nak baca tu dia buat. Tapi dia tu dia buat last kali. Siap selera buku baru dia tulis yang tu. Kan? Jadi bila dia tulis tu dia panggil, kalau dia tak larat dah, dia panggil anak murid dia seorang lagi, Ustaz Rosli. Ustaz Rosli datang dan Ustaz tulis. Apa dia sebut Ustaz tulis? Tulis. Habis dia titik semua. Apa nama ni, Yahya Uthman, Macang, Kelantan. Tarikh apa semua siap. Lepas tu dia pesan pada Ustaz Rosli tadi begini, wasiat dia macam ni apa semua. Dia pun dah habis semua cakap semua dah. Kan? Tengok kat isteri dia, anak dia sikit duduk sebelah dia, dia pun kiam tangan sendiri. Lepas tu pusing kanan, mengucap 2 kalimat syahadah, meninggal dunia. Boleh tak kita lagu tu tuan-tuan? Kita dah jumpa kadang-kadang orang mati, tangan nak letak pun keras. Orang kata pergi ambil apa nama? Pergi ambil minyak apa? Minyak apa orang panggil? Minyak apa, dia tubuh dia gaduh nak pergi jadi tangan jadi lembu, dia tak payah. Dia pergi duduk kiam sendiri. Ni, asyhadu an la ilaha illallah. Mati dalam iman, dia kata. Kalau kita ambil lah. Maknanya atas dunia lagi Allah Ta'ala bagi dah. Kita nak macam tu. Kita ni kalau boleh nak husnul khatimah, mati tu dalam track sedang buat kerja untuk agama. Kan? Kalau mati di pejabat sekalipun, mati tengah bekerja untuk agama. Bukan mati tengah duk terlibat dengan penyalahgunaan, terlibat dengan rasuah, terlibat dengan Allahu Akbar, dibebani oleh dosa yang terlalu banyak. Tak mau. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Tu jangan tinggal doa. Duduk saja, buat kerja pagi-pagi. Kan? Ya Allah, matikanlah kami dalam iman. Ya Allah, nak macam tu. Ya, sahabat saya tuan-tuan hari hal lepas naik basikal sebelah orang. Ustaz Azhar Idrus sedang tunggu di KLCC.
nak ride pusing KL dengan Ustaz Azhar Idrus. Dia daripada Gombak sebelah orang, naik basikal sampai dekat Diuk tu tuan-tuan. Persimpangan nak pergi ke Jalan Duta, nak pergi ke Ulu Kelang. Situ kan dia mendaki sikit. Jadi kayuhan tu agak renggang. Mai satu kereta pukul 7 pagi. Nak jumpa dengan Ustaz Azhar pukul 8. Tazkirah kuliah Zuhar di restoran Nasi Kandang Pelita. Dekat KLCC tu pukul 10. Jadi apa nama ni, dia kayuhan tu dia sampai dia nombor 6, 1 2 3 4 5, belakang ada 5 orang, dia nombor 6. Depan 5, belakang 5, dia tengah. Mai satu kereta budak muda. Mai sampai tu tuan-tuan, dia bawa terlalu laju. Budak tu pun jenis lalok juga, dengan kantai, dengan subang sebelah, dengan sulap pendek. Budak Melayu kita. Mai sapu. Hamba Allah ni jatuh daripada ketinggian 50 ke 60 meter. 50 ke 60 kaki. Ni kan dunia. Ni kan dunia. Tak tahannya kawan-kawan kita ini balun lah budak ni, bayang buat kita bawa kita lelak macam ni. Kan? Bawa kita macam orang mabuk, mati dah kawan tu. Cuma balai-balai dia kipung kat pak dia. Pak dia main. Pak budak-budak ni main tadi. Pak tu pun banker, pantai melengkap 3 ekor ni. Kan? Pak dia tanya, siapa tibai anakku? Bukan dia bertanya mana si mangsa, mana mayat ke mana apa. Dia tanya siapa tibai anakku dulu. Hampa tak kenal ke aku 3 lain? Oh, dia bangga dengan 3 lain. Kata 3 lain. Okay. Minta maaf lah kalau ada orang kau kerabat 3 lain, minta maaf. Jadi dia pun dia kata awak tak kenal ke aku 3 lain. Budak kawan saya yang tibai yang anak dia tadi, dia kata pakcik apa 3 lain? Saya 30 lain. Macam tak heran pakcik. Ni siapa ni pakcik mai duk kau ajak macam ni pasal apa? Kok mai nak tanya siapa mana mayat ke mana mangsa? Bukan anak saya bagi dia mati. Dia mati kerana jatuh. Oh bapa hang dia kata. Mati tu kerana halanggang tu menyebabkan dia jatuh. Kan? Dia betul-betul mati dalam keadaan sedang menuju ke majlis ilmu, sedang berdampingan dengan para ulama. Sahabat tadi orang yang cukup baik, entrepreneur yang berjaya, businessman yang hebat. Dia businessman. Tapi tuan-tuan, setiap kali semayang waktu, dia tak pernah semayang di rumah, tak pernah semayang pejabat, dia semayang di masjid. Tiap-tiap waktu, tuan-tuan boleh pergi jumpa dia semayang di Zuhur, Asar, waktu office hour, dia semayang Masjid Khairiyah, Taman Seri Gombak. Waktu subuh, semayang Surau Ikhwan, belakang Giant Batu Kek, Taman Samudera. Asal apa maghrib isyak confirm kat situ lah. Dia tukang cari penceramah, dia tok duduk dalam majlis. Hidup dia ni kira dengan agama. Tak ada benda lain. Dia ada kereta mewah, dia ada motor besar 1000 cc lebih. Tapi apa dia nak mati dengan basikal. Pakai baju track basikal, anak duduk belakang. Tu kata Allah Taala sayang pada Allah nak ambil dia. Sebab apa? Anak duduk belakang, dia perempuan sebelah biji motor. Patut kereta tu main sapu semua. Kan sapu tu kira semua jatuh mati ya. Tapi tak, dia sapu dia seorang ni. Pasal apa? Allah sayang ke dia. Allah nak ambil dia dulu. Orang-orang baik ni kadang-kadang mati awal. Kan? Banyak orang-orang soleh ni Allah Taala bagi dia tak dia mati awal. Ada orang-orang yang kadang-kadang lu atas dunia. Tu yang Allah Taala kata apa tadi? Orang-orang yang walladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim. Orang-orang yang tidak ada langsung dalam agenda kehidupan dia ingatan untuk akhirat. Calculation di akhirat ada. Dia duk kira dunia. Dia bagi dia mati, finish. Mati, khalas. Mati, tak ada apa lagi dah. Habis dah. Dunia ni bila mati, tak ada dah. Mana ada dia kata, mana ada orang duduk dalam kubur boleh bangun. Abang mai kata siksa kubur macam ni. Tak pernah kita tengok dia kata. Dia tak percaya dengan kubur. Kan? Ada tuan-tuan. Ada orang-orang bercakap macam ni. Kan? Ada orang-orang yang tak percaya dengan siksa kubur. Sebab bagi dia fikir logik kan. Kan? Dia pergi mengaji di luar negeri, mengaji di negeri-negeri yang memang Tok Guru dia tak percaya, tak beriman kepada kubur. Kalau Tok Guru pun tak percaya beriman, tak beriman pada kubur, tak percaya pada syurga neraka, padang mahsyar dan sebagainya. Macam mana dia nak train, nak didik anak murid dia dan sebagainya supaya faham akan pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia balik dalam keadaan begitulah, dia pun tak percaya. Sebab tu dia boleh buat dia rasa dia memang tidak ada agenda dalam kehidupan dia bahawa akhirat. Saya duk teringat bila Datuk selalu sebut kat saya, dia kata Ustaz, mainlah Ustaz, saya tak ada apa lagi dah Ustaz. Saya nak buat apa lagi? Saya dah fikir lagi nak buat untung mereka nak pergi ke akhirat. Itu je. Jomlah Ustaz, kita buat sesuatu di China, kita buat pondok ke, kita buat tahfiz ke, kita buat meniaga lah, tak apa, meniaga tu meniaga. Tapi kita buat sesuatu untuk saham saya. Kan? Kita buat pusat dakwah. Allah, berapa banyak tuan-tuan mungkin terima SMS Datuk yang macam tu, abang kata berapa banyak, berapa 1.5 billion penduduk Cina, 10% penduduk Muslim, 10% declare 5% je. Tapi hak tak declare hampir 10%.
Maknanya kalau 10% dia ada 150 juta. Tahun lepas punya statement 1.5 bilion. Kan? Maknanya dia ada 100 juta lebih. Berapa banyak orang Islam di China. Tapi berapa ramai hak nak mengamal Islam di China. Tuan-tuan pergi Beijing, tuan-tuan nak jumpa orang muslimat pakai tudung, tak jumpa. Tak jumpa muslimat pakai tudung di Beijing tu. Tapi Islam, waktu semayang, main semayang. Lepas tu kalau berniaga kedai makan sikit, buh piah atas kepala. Perempuan, pakai skirt, buh piah atas kepala. Tak celaka ke? Haru biru juga tu kan. Kan? Tapi nak gambarkan, sebab apa? Sebab mereka tak faham. Mungkin kekangan, mungkin pelaksanaan, mungkin apa semua tu mungkin ada begitu. Tetapi sebab mereka tak faham tentang agama, tak faham tentang tanggungjawab kita hidup atas dunia sebagai seorang Muslim. Kan? Jadi kalau boleh buat, Datuk kata, kalau boleh buat Ustaz, dia kata kita buat lah, itu saham saya. Saya mati pun kira pejam mata, dan benda tu akan mengalir masuk dalam akaun, pahala akaun saham kubur saya. Oh, saya kata tak apa. Yang tu insya-Allah kita bantu. Cik kita buatlah, tunggu saatlah bagi masa saya dah 3 bulan ni. Saya nak selesai dulu kerja-kerja saya yang belum selesai ni. Kan? Lepas tu tak apalah. Lepas tu kita kira lah macam mana kita buatlah. Kita hayun lah macam mana pun insya-Allah. Kita cuba buat. Nego pun kita nego, tapi bendanya nego untuk agama. Allahu Akbar. Saya yang ni benda yang interesting, yang menyebabkan saya tertarik sangat untuk saya nak membantu. Baik. Jadi kita kembali balik, dan Allah Ta'ala kata apa? Orang-orang yang tidak ada dalam ingatan mereka berkehendak kepada akhirat, waladina hum an ayatina ghafilun. Allah Ta'ala kata kami campakkan dalam diri mereka ada satu perasaan ghaflah. Ghaflah ni maksud apa? Ghaflah jingga orang kata. Kan? Bukan ghaflah jingga. Saya pun tak faham apa maksud ghaflah jingga tu. Kan? Tak apalah. Tapi jingga 13 wallahualam. Tapi nak sebutnya tapi nak beritahunya kata dia ada ghaflah ni maknanya lalai. Allah Ta'ala sengaja biarkan dia hidup lalai dia mati. Tengah-tengah duk kumpul harta yang banyak, bom mati. Apa guna tuan-tuan? Jangan kumpul banyak tiba-tiba mati. Ish. Sayang. Saya kata kat bapak saya, kata ayah, tak payahlah ayah. Saya anak bongsu. Kan? Saya anak yang paling bongsu. Cucu ada 38 orang ayah saya. Adik-beradik ada 7 orang. Kami semua dah berjaya, kami semua dah hidup berkeluarga sendiri, kami semua dah ada tanggungjawab sendiri. Tak ada. Kata abah tak payah nak tinggal kat kami. Kalau abah nak tinggal harta, abah tinggal rumah tapak, rumah habuan kami balik berhimpun keluarga waktu raya dan sebagainya. Abah bagilah, abah negotiate lah. Ada tanah, ada kebun, ada apa benda hak ni abah nego lah kata. Tak usah dia bagilah kat kami. Tak mau lagi kalau mana harta apa semua, tak payah. Ayah abah tinggal. Pasal kami senang, kami dah ada kesemuaan. Kami dah ada semua dah. Semua masing-masing ada rumah masing-masing, ada keluarga masing-masing, ada kerjaya masing-masing, dan semuanya alhamdulillah berjaya takat-takat hidup untuk sederhana. Nak senang boleh, nak mewah tak nak. Kan? Dan saya kata kat ayah, abah kira lah, abah nego lah dusun-dusun ke apa tu, abah nego gamak, pergi pakat-pakat gemuk, jual, ambil hati infak, buat surau, wakaf, buat belah menatang apa pun. Hak tu untuk bapa, bukan untuk kami. Kalau abah tinggal nanti kami duk dapat, bolehlah kat kami tak ada apa. Kan? Tapi untuk abah, saham abah mana dia untuk abah? Hak bawa, hak sedekah, hak infak tu tuan-tuan, hak sedekah jariah yang kita duk bagi hari ni, hak tu lah. Kan? Tak ada apa lagi. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalah ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah mahu disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sedarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Kan? Itu dia nasyid yang cukup-cukup. Kalau hayati betul-betul, subhanallah. Kan? Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang-orang yang ada calculation, ingatan dia untuk bertemu dengan Allah. Kan? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kata Allah. Orang-orang yang beriman, iman dengan apa? Iman dengan Allah, iman dengan hari akhirat. Ada orang dia beriman dengan Allah Taala, dia percaya pada Allah tapi dia tak percaya pada hari akhirat. Itu bukan dikira mukmin. Orang yang beriman ialah orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bersiap sedia ke arah itu. Itu orang yang beriman, orang yang berjaya, orang yang cerdik, orang yang paling bijak. Kan? Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya apa? Maknanya Allah Taala sebut yahdihim rabbuhum biimanihim. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang memanfaatkan masa berada bulan Syaban, dia rebut sungguh-sungguh. Berada bulan Ramadan, dia pastikan semaksimalnya digunakan untuk
untuk mengaut segala keuntungan tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat 70%, bukan setakat less up to 80%. No, lebih lagi, beribu-ribu persen yang Allah Taala nak berikan lelongan-lelongan pahala daripada Allah pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Ada orang cerdik, orang ambil manfaat, ambil masa yang ada untuk kerja-kerja yang lain. Kan, duduk kerja saja, bukan nak sembang, bukan setakat nak WhatsApp, bukan setakat nak Facebook, nak chatting saja. Kan? Tapi dia gunakan Facebook boleh, tapi Facebook yang ada agama, Facebook yang berkaitan dengan ni benda. Dia cerita tak makan nasi, tak lalu main tadi jalan jam. Dia cerita ke orang lah benda tu. Dia cerita dia, I don't like lah this, jalan traffic jam. Oh, don't like. Oh, dia cerita ke orang. Memang orang tak suka. Bukan orang tak suka, semua orang tak suka. Kan? Jadi tak payah sebut benda-benda hak. Fikir benda-benda hak boleh bagi manfaat. Sebab tu saya sebut pada sahabat-sahabat di mana-mana pun saya kata, kita ni kalau boleh sembang tu biar ada agama. Jangan duk kira nak sembang, fonok habis takat sembang. Okey tu. Ni duk bulan Syaban. Kalau boleh sembang, kalau sembang bab kereta pun, kereta tu macam mana? Kereta tadi boleh pacu untuk bantu agama. Nak sembang pasal motor boleh. Saya pergi konvoi dengan motor pergi Temeluk Pahang. Hari Ahad lepas 70 biji motor kami konvoi. Tapi sampai waktu duha pukul 10 pagi masuk masjid semayang, buat tazkirah duha. Lepas tu pergi sarapan pagi. Lepas tu masuk pula tekan Temeluk, makan tengah hari pula. Kena patin, kena udang galah besar apa semua ni korang. Saya makan jangan lupa makan ikannya. Kan? Saya ambil udang galah 2 ekor, sotong seekor dengan 2 anak saya, RM85. Tu dia kata mak Datuk. Kan? Tapi sedap lah. Lepas tu berhenti makan apa semua, semayang duha, buat jamak takdim, buat semayang tazkirah pula pagi, buat 70 orang anak-anak muda. Alhamdulillah. Kita sembang pasal motor. Kan? Kita sembang pasal konvoi, pasal yalah macam mana nak upgrade, macam mana nak buat motor ni begini, macam mana nak lap yang cara yang selamat. Bukan boleh lap. Sembang pasal motor, tapi motor tu kita gunakan untuk agama. Tak ada masalah. Kan? Kita ada satu perhimpunan yang besar di Pahang untuk kita nak memberikan bersama para ulama dan sebagainya, sebagai contoh. Kita gunakan untuk agama. Boleh. Gunakanlah sebaik-baiknya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi balik. Bila kita balas balik kepada kita. Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ambil sikit daripada Abdullah ibnu Abbas. Pernah menyatakan ada 7 tanda ataupun petunjuk kita mendapat kebahagiaan di dunia, menjadi gambaran awal untuk mengecapi kebahagiaan di akhirat nanti. Baik, yang pertama apa dia? Memiliki hati yang selalu bersyukur dan menerima segala nikmat dengan penuh keikhlasan. Siapa Abdullah ibnu Abbas ni? Cuba bagi tahu tuan-tuan. Kenal tak tuan-tuan? Siapa Abdullah ibnu Abbas? Okay. Al-Abbas ni siapa? Kan? Kita tak kenal. Tanya pemain Portugal, kenal semua. Kena tanya pemain Spain, dia boleh habang semua. Aku kenal Iniesta seorang tu je lah. Hal yang tak kenal, minta maaf lah. Kan? Itu pun pasal dia bergol apa semua kan. Dia main pun cantik, kita kenal lah kan dia. Kalau Portugal kenal Ronaldo seorang tu je lah. Okay. Tapi tanya Abdullah ibnu Umar tak kenal. Sedangkan Abdullah ibnu Abbas ini anak saudara bapa sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Abdullah ibnu Abbas. Kan kata Nabi pernah jumpa Abdullah ibnu Abbas kecil lagi, naik kuda. Nabi tepuk belakang tangan dia. Nabi kata, "Ya Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil." Hey Abdullah, kamu kena rasa kamu duduk atas dunia ni ibarat kamu sebagai seorang gharib, sebagai seorang orang asing. Kan? Kamu duduk atas dunia ni sebagai orang asing, aw 'abir sabil, sebagai orang yang dalam musafir perjalanan. Bukan boleh duduk lama. Kita berhenti RNR, ada orang tidur dah tuan-tuan. Mungkin ada RNR tapak kat Tanjung Malim tu yang buat apa nama? Ada hotel apa dia panggil apa? Hotel highway lah kan? Highway hotel dia panggil. Tapi takkan nak tidur 2 hari 2 malam. Kan dia tidur abang mengantuk nak cas bateri ya. 2-3 jam, bayar harga 2-3 jam, betul jalan balik. Mana ada orang tidur lebih pada 24 jam? Sebab plus ni tol ni dia kalau lebih pada 24 jam dia denda lain pula. Dia kira tiket tu valid untuk 20 jam sahaja. Lebih pada 20 jam dia ada denda. Ini cerita mengarut dia ni. Tidur lama tak dia kena bayar denda. Kan dia tak betul. Dia valid dia 20 jam saja. Lebih dia tak boleh. Mana ada orang tidur lebih pada 20 jam? Orang tidur saya nak cas bateri je.
Abang nak memandu lebih dari sebab nak bagi dia selamat dan sebagainya. Jadi manusia pun ni macam tu juga. Duduk atas dunia tak bukan nak lama, sekejap dia transit. Matlamat kita apa? Waladarul akhir. Matlamat kita akhirat. Sebab itu kita nak kecapi kebahagiaan di dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Saya berceramah dengan Abi Abadi. Allah Akbar. Okay, Abi Abadi boleh abang dia datang doa, ya Allah, mudah-mudahan bertemulah jodoh dengan ustaz. Aku kenyang tuan. Ada peluang lagi kata. Ada nafsi juga. Kan. Dia kata lagu tu tuan-tuan. Saya berceramah dengan Aisyah. Baru ni dengan Aisyah pun kita ceramah kan. Dengan Aisyah, dengan Abi Abadi. Kan? Dia kata dulu dia tak tenang, dia kata. Walaupun dia kata dalam dia lahir sebagai seorang manusia, sebagai seorang Muslim. Mak dia Muslim, pak dia Muslim, dia pun Muslim. Pak dia tu, Pak Manan tu duduk kampung dengan saya. Kat Bidadamai tu, dekat Batu Keh. Kan? Dia kata, yalah, dia kata kita sebagai orang sembahyang, kita sembahyang, dia kata. Cuma kadang-kadang tak sembahyang. Kan? Orang puasa, kita puasa. Allah apa lagi? Mari kita buat macam mana. Tapi hidup dia tak hidup dengan lara. Hidup dengan... Lepas tu dia kata, saya tak kecapi. Saya nikah pertama, saya tak bahagia. Lepas tu pula mai pula jadi hak telur ni cinta bagi anak Allah setengah jiwa dengan Zul. Kan? Dengan Zul pun tak jadi juga. Habis tak jadi juga. Ditambahkan tak jadi juga. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala masih sayang saya di saat umur saya macam ni. Allah Ta'ala bagi ke saya hidayah. Allah, ni benda penting. Hidayah ni benda yang paling. Hari ni dia kata, Allah, saya rasa ketenangan dan saya jumpa jalan yang sebenar, ketenangan yang sebenar yang saya cari selama dia tak tenang. Kan? Sebab tu kita hidup atas dunia ni, kalau kita kena dengan agama, kena dengan prinsip agama, kena dengan perintah agama, insya-Allah walaupun kata kita fikir, walaupun gaji kita ngam-ngam, dia hidup kan. Boleh cukup banyak sewa, cukup banyak loan motor, loan kereta, boleh bagi susu anak, boleh apa cukup je tuan-tuan. Tapi hati kita tenang. Tenang tak boleh dibayar dengan RM2. Kalau banyak mana harta benda pun tuan-tuan, tapi kalau tak tenang, tak ada guna. Nothing. Kan? Tak ada benda yang kita boleh ambil istifadah, ambil manfaat dan faedah daripadanya. Tapi kalau Masya Allah, kalau kita sikit je tuan-tuan, tapi subhanallah, kita punya ketenangan, 1000 ketenangan dalam diri kita. Kan? Dia kata lagu tu tuan-tuan. Jadi maknanya ketenangan ini memilih hati yang selalu bersyukur, menerima segala nikmat dengan penuh keikhlasan. Setiap Muslim wajib bersyukur di atas pelbagai nikmat dikurniakan Allah Ta'ala, baik kecil maupun besar. Kalau nak bincang buat nikmat, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kamu tak boleh hitung. Kamu tak boleh hitung. Kan? Kita baru duk bincang buat apa ni? Kita ada bayar hari ni penuh bil. Bil oksigen, bil pernafasan, bil matahari. Matahari tak ada hidup manusia. Manusia kalau matahari tak pancar sehari, tak tahu manusia tak boleh hidup. Kan? Jadi kita nikmat Allah Ta'ala ni banyak. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat banyak. Kalau Allah Ta'ala tarik sikit mata kita, kata apa? Tak boleh. Cukup berharga. Mengapa kita tak mau gunakan manfaat harta benda mata yang Allah Ta'ala kurniakan ini untuk melihat kebesaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Yang pertama, maknanya memiliki hati yang selalu bersyukur. Hati yang tenang, bersyukur, hidup dia bersyukur. Zikir. Kan, mai kerja fikir, nak kata alhamdulillah. Tanda kita syukur apa dia? Kita baca doa. Bangun tidur baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kan, bangun tidur, ya Allah, syukurlah ya Allah. Boleh lagi hidup hari ini. Semalam mati dan malam. Kan, kita baca doa kan? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah yang menghidup dan mematikan. Hari ni kita dah boleh, dah boleh jaga pula. Baik. Berapa ramai orang tidur semalam, tidur tu boleh. Kan? Tidur tu kira khalas. Kan? Tidur tu kira ma'assalamah habis tu. Berapa ramai orang yang masa hidup atas dunia ini, dia hidup dalam keadaan yang mati terus. Kat hidup kita tak bangun terus. Tapi kita jaga alhamdulillah. Sebab tu benda pertama kena sebut alhamdulillah. Jaga alhamdulillah lagi. Dan mai kerja tadi ni subhanallazi saqqara lana hadza. Alhamdulillahillazi saqqara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lepas makan alhamdulillah, nak makan pun alhamdulillah. Maknanya setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu, kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillah. Kita sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas segala macam nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Itu tanda syukur lah. Nikmat paling syukur yang paling besar, mulut kita doa alhamdulillah. Ini tuan-tuan. Sebab bila masuk syurga nanti, syurga mana ada benda lain? Ahli syurga semua alhamdulillah. Mana sebut benda lain? Kita baca doa kan? Bila kita akhir doa, kita baca apa?
Nak penutup doa ni. Lepas tu kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, kita baca apa? Akhir sekali. Cuba ingat balik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lagi? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Dia ada satu ya. Ada orang baca doa kan? Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdu lillah. Kan? Apa maksud wa akhiru da'wahum? Wa akhir, dan ucapan akhir bagi dakwahum, maknanya mereka-mereka yang duduk dalam syurga. Doa mereka dalam syurga tidak ada benda lain. Semuanya alhamdulillah, semuanya sedap, semuanya senang, semuanya lazat, semua indah. Tak ada benda serabut macam duduk atas dunia. Kita serabut tuan-tuan. Pagi tadi saya pergi hantar anak saya sekolah. Kan? Tak mau masuk kelas. Aku tengok dia halus je tuan-tuan. Macam ni. Kita budaknya penyuruh panggil pula macam tak mau masuk kelas. Lepas tu dia nak panggil mama. Dia panggil mama. Baru 6 tahun tadika tahfiz. Saya hantar tadika yang hafal Quran. Kan? Baru duduk 6 tahun dia panggil mama dia. Mama kata mama duduk di rumah. Kata nu satgi adik nak pergi hantar lagi. Kita pergi hantar dia dulu. Dia kata dia panggil mama lah. Kali tinggal dia pergi ambil mama pula. Ambil mama pada tunggu. Kali mama dia semua mama masuk kelas. Alhamdulillah. Dia kekek boleh budak ni. Nampak tak? Serabut. Kita serabut. Kita duduk di serabut. Bukan pasal panggil kain anak kecil-kecil. Kita faham. Tapi kita tak kira nak pergi hantar Hak Along lagi tu. Along dah sekolah kat UAE tu nak pergi hantar dia lagi. Masa dah terbatas. Kan? Jadi kau tengok Halif. Dah ada doa. Baca doa ni ada itu kan. Tak ada apa, dia bukan nakai pun, dia mai sekali sekala angin kus-kus tuan-tuan. Dia bukan apa pagi tadi ni pasal beg sekolah dia basah. Jadi dia nak pakai beg tu juga. Mama tak bagi, dia ambil beg satu lagi hak kering elok ni. Tak mau nak bawa beg basah tu juga. Dia mula buat panggil mama tak payah kupang bagi sekali. Tangan ni nampak halus ringan dia tuan-tuan. Tapi tak boleh, tak apalah. Tapi nak sebut dunia ni macam tu lah hidup dia. Tu bawa kecil, bawa anak-anak. Belum kerana bini dengan lelaki ni. Kan? Belum lagi kerana kerja, belum lagi macam-macam kerana ada tu. Maknanya itu benda-benda atas dunia ni benda-benda tu. Sakit mas rambut di pejabat. Ni tak tenang. Ilah. Baik. Tapi nak gambarkan pada kita bahawa itulah dunia. Kita serabut dengan makan, tak pergi main, tak pergi pula kena hutang bank, tak pergi pula. Lah ni pula bukan tak boleh. Kalau kata tak bayar 2 bulan, masuk bulan 3 dia potong. Kan? Jadi benda-benda begitu. Kadang-kadang maknanya benda-benda teknikal. Bil api, bil ayak, sakit macam tu dah kadang-kadang. Kita terbalik tengok tu dia kena potong dah, dia mencabut dah plak hitam sebagai contoh. Ini benda yang berlaku. Jadi tapi di akhirat nanti bukan ada benda ni, sebab segala keserabutan, segala masalah dunia aja. Arahan suruh sembahyang dunia aja, akhirat surga ada sembahyang. Baru tak ada apa dah. Hidup nikmat, seronok, lazat, makan, indah segala-galanya. Tak ada lagi dah. Benda hak kita duduk dunia. Kita duduk atas dunia ni hak duduk serabut ni tak ada lagi dah. Kadang-kadang kita makan kat kedai, pergi makan-makan sakit perut. Kan? Pasal apa? Pasal mungkin lah duduk semalam dia panggil balik dan sebagainya. Kita bukan tahu. Nampak presentation dia cantik. Dia sembah masa dia jual tu cantik. Tapi kalau kita makan tu dia rupanya semalam punya santan punya semalam. Jadi kita makan balik tadi sakit perut. Mana jatuh dunia? Akhirat mana dah sakit perut? Kaluna kita makan pagi setakat kalau makan nasi kabu sedap sepinggan je, tinggi-tinggi 2 pinggan boleh tambah. Tapi tak boleh. Syurga 100 pinggan nak makan sepagi, makan. Dia makan kenyang tapi dia tak jeluar. Kita makan dunia dia jeluar. Boleh kalau ustaz makan 100 pinggan? Boleh Apanya pelik, dunia tak sama dengan akhirat. Kan? Mana nak sama? Kan? Orang lelaki besar Allah Ta'ala bagikan bidadari nanti 100 orang. Sekali layan 100 orang. Hunna abkara, urban atraba. Ceritalah fikir abang orang lelaki seronok. Orang apa ada juga laki-laki dah bidadara lah. Suami bidadari, orang lelaki dah ada bidadari. Kan. Ada orang tanya tadi kata ustaz, ada kita nanti kami sayang kat suami kami ustaz. Kami nanti nak duduk atas dalam syurga ni kami aduk berdua je. Dah boleh dah ustaz? Boleh Kalau suami hang betul dengan agama, boleh duduklah sekali. Tapi kalau kamu sendiri, kamu saja yang elok dengan agama, suami kamu tak semayang, tak apa, tak nak jumpa, macam mana? Syurga untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, yang betul dengan agama. Tu saja. Dia macam kau datang jom.
Nanti apa anak-anak Ustaz ni. Telefon masak ayak. Telefon kita masak ayak Ustaz. Baik. Jadi saya nak sebutnya pada kita, benda-benda begitu tu, dia ni. Maknanya kita duduk atas dunia sifat dia begitu. Dalam syurga tak ada. Kan orang kata Ustaz apa? Ustaz duduk atas dunia ni Ustaz kami kena habis kopi dah. Kena Ipoh buat kopi Rahman berada punya buat kopi pun. Kena kat tongkat Ali ke apa Ustaz? Tak larat Ustaz, cakap seorang gitu ya. Tak lebih tak boleh. Ni Ustaz abang sampai 100 orang. Mana boleh Ustaz? Tak sama, dunia tak sama. Saya jumpa boleh orang abang saya kopi pangkung ambiak nama. Satu secek RM7 tuan. Tu pun orang beli pasal apa bagus dia berkata. Baik untuk kesihatan. Baik kalau mana Allah kita pun orang bagi satu tak try lagi kan. Kan? Dia punya tongkat Ali tu memang overdose. Memang betul-betul ini. Jadi sebab itu nak gambarkan kepada kita keadaan dia macam tu. Kan? Jadi makna tak sama kehidupan kita nanti di sana. Baik. Apa tadi yang kedua tadi apa dia? Apa tadi yang kedua tadi? Belum sebut baru satu. Masya-Allah. Baik, yang kedua ialah antara petunjuk mendapat kebahagiaan di dunia kata Abdullah ibnu Abbas ialah memiliki pasangan hidup atau suami yang soleh atau isteri yang solehah. Islam daripada awal lagi menjadi umatnya supaya menjadikan agama sebagai pilihan terbaik ketika mahu memilih pasangan hidup. Jadi maknanya tu kebahagiaan hidup ni bergantung kepada suami dan isteri yang saleh lagi salihah. Isteri pun saleh, suami yang salihah. Apa nama ni? At-tayyibin wa at-tayyibat. At-tayyibin dan at-tayyibat. Orang yang baik, apa yang lelaki yang baik akan dianugerahkan kepada perempuan yang baik. Allah Taala atur begitulah. Kan? Kata bukanlah kata oh betul Ustaz, kami tak ada jumpa lah Ustaz. Bukan kira Allah Taala bagi kebaikan, Allah Taala akan bagi. Ini Allah Taala sebut jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang baik ini kepada yang baik insya-Allah. Kan? Jadi pada kita tengok padan dan tengok depa tu duduk penyamu. Dua-dua tu duduk buat apa nama buat batu nega di rumah. Habis jual pada orang ramai. Suami isteri tu kena tangkap bersama. Tuan-tuan. Pasal apa? Pasal bergandingan dalam apa nama dalam buat kerja-kerja tak elok, kerja-kerja jenayah dan sebagainya. Ada begitu? Kan? Begitu. Ada baru ni kes perempuan dia bercerai, lepas tu dia ada dia punya teman lelaki dia apa nama ni perdagangkan anak perempuan dia 16 dan 17 tahun jadi pelacur. Kan? Nampak tak tuan-tuan? Apa nama orang-orang yang jahat ni dia akan jumpa dengan lelaki-lelaki yang jahat. Perempuan yang jahat jumpa lelaki jahat. Lelaki jahat dia akan jumpa dengan perempuan yang jahat. Allah tak atur macam tu lah. Tapi kalau kita jumpa suami yang baik, alhamdulillah. Kalau kita kerja yang begitu, sebaliknya tak apa, kita redha. Tetapi kita jangan lari daripada prinsip dan akidah kita untuk kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi macam mana pun Allah Ta'ala buat. Kita mungkin tak bahagia di dunia, Allah Ta'ala takdirkan kita ujian hidup kita begitu. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kita bahagia nanti di padang mahsyar nanti. Yang penting bila janganlah kita tak bahagia, kita pula hidup minum ke. Kita pula hidup jumpa, hidup cari ketenangan dengan jalan-jalan yang tidak betul. Maka barang sudah pastinya tentu kita akan apa nama ni mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Yang ketiga, sebab tu kaedahnya agama ni mesti kena cara agama. Sebab tu Allah Nabi kata apa? Tunkahul mar'ata li arba'. Pilihlah pasangan hidup kamu dengan 4 perkara. Kan? Wali jamaliha, kerana kecantikannya. Anak kita, mungkin kita dah berkahwin, anak-anak kita nak tentukan pasangan pada anak nanti, kita bagi guideline pada anak kita. Nabi kata apa? Pilih calon pasangan hidup kamu, sama ada suami atau isteri atau suami, dengan 4 perkara. Yang pertama, wali jamaliha, kerana kecantikan dia. Yang kedua, wali maliha, kerana harta benda dia. Yang ketiga, kerana keturunan dia, wali hasabiha. Yang keempat, kerana agama dia. Nabi duduk agama tu nombor 4. Tapi Nabi kata apa? Ingat pesanan Nabi yang terakhir, fadfar bidzatid din. Talibat yadak. Pilihlah yang nombor 4 yang beragama, letak di depan. Talibat yadak. Maknanya beres. Maknanya orang panggil apa? Cuci tangan lah kita katakan. Settle masalah. Nabi buat macam ni. Nabi sebut dan Nabi buat tangan. Talibat yadak maknanya macam ni. Maknanya selesai masalah. Pilih yang agama dulu. Kalau tuan-tuan pilih yang beragama, dapat pula yang lawa, dapat pula berharta, dapat pula keturunan baik, maka boleh selesai masalah. Subhanallah, itu bonus daripada Allah. Tapi kalau tak comel pun, tak handsome pun, tapi dia ada agama, selesai masalah. Kalau tak kaya sekalipun, dia ngam-ngam, dia hidup dia senang-senang, dia office boy, tapi dia boleh hidup dengan baik, dia pun beramanah, dia beragama, InsyaAllah selamat dunia, selamat akhirat. Ataupun dia ni keturunan dia alhamdulillah keturunan baik-baik, maka insyaAllah maka dia akan jadi baik semua.
Kan? Nampak tak tuan-tuan? Itu yang jaminan daripada Nabi SAW. Untuk sebab itu saya mengajak kita tarbiyatul aulad, pendidikan kanak-kanak kalangan Abdullah Nasir Aulwan. Masya Allah, dididik, dia bagi tahu satu persatu macam mana kaedah. Boleh cari buku di kedai terbitan Pustaka Nasional Singapura. Ada kedai-kedai buku ada. Ditulis pendidikan kanak-kanak menurut pandangan Islam. Cukup baik. Ada jilid 1, jilid 2. Satu jilid itu dalam 30 lebih lah, 40 macam tu lebih kurang. Kan? Tapi dia punya pendekatan digunakan semua. Nabi ajak daripada awal. Maknanya bukan kata menikah ni dapat anak baru nak didik. Ada pun pemilihan, calon nak pilih tu. Ustaz macam mana Ustaz, kami dah tak pilih hak beragama, Ustaz dah baca dah, tak apa. Bimbing, boleh, buat yang terbaik balik. Yang penting jangan lari daripada agama. Yang lepas tu lepas. Anak cucu kita pula nanti kita nak pastikan mereka juga memilih. Kriteria utamanya adalah agama. Baru kita selamat. Kan? InsyaAllah kita selamat dunia dan kita selamat di akhirat nanti. Satu saja tuan-tuan. Kan? Sebab tu orang Islam ni bila nak nikah tu dia benarkan kita tengok muka dan tapak tangan. Kan? Orang kata tengok tapak tangan, nak tengok jari dia tu meruncing ke, melonjong ke, gemuk macam ubi kemili ke. Kan? Dia tengok, tu dia tengok. Orang lah tengok semua satu badan, tengok dah. Sebelum nikah tu tengok semua kadang-kadang. Zaman lalu ada mak-mak rempek, budak-budak muda hari ni. Saya pergi program dengan UKM di Pusat Latihan Polis Felda Gemencing Negeri Sembilan. Buat program budak UKM dengan program anjuran UKM. Dia ambil budak-budak muda daripada Jabatan Kemajuan Masyarakat Masyarakat yang rosak akhlak, mak-mak rempek, bosnya, bosjan, semua himpun sekali tuan-tuan. Bayangkan 36 orang peserta yang hadir, 34 orang adalah kami, Ustaz, kami hidup dengan seks bebas biasa. Kami tak ada apa Ustaz, kami daripada suami isteri Ustaz. Kan? Saya duduk ceramah di tengah kuliah subuh tu bangun soal dia, Ustaz minta maaf no, saya nak balik Ustaz. Dia kata, awet saya nak gugur kandungan pagi ni. Tuan-tuan, selamba je dia punya tu. Minta selamba je. Kan? Dia tak ada asal, dia tahu Ustaz apa barang Ustaz, naik motor sekali tak cerek. Bodoh dia kata. Cerek faham cerek. Kan? Naik motor duduk sekali, tak cerek, silap je bulan dia kata. Kan? Tu jadi budak hari ni dah sampai tahap itu, maknanya mereka dah ni. Bukan kata setakat mereka nak ni, mereka dah habis dah. Orang Nabi suruh tengok muka dan tapak tangannya. Sebab tu kita ni boleh tengok muka dan tapak tangan. Kan? Kadang-kadang satu lagi benda saya nak sebut, kadang-kadang orang perempuan ni pun satu dah tutup semua elok dah, tapi kaki tak tutup. Stocking. Ini aurat. Stocking ni bukan nanti. Saya ingat AB Abadi disebut tu. Dia dulu dia kata zaman dia terbuka jangan ceritalah, zaman seksi dia jangan cerita dengan muka. Lah ni dia kata dia akan pastikan. Dia nasihat pula wanita-wanita supaya tutup semua dan kaki. Sebab yang boleh buka muka dan tapak tangan. Muka, tapak tangan tadi. Kaki mesti kena tutup. Tuan-tuan tak mau tutup, itu tuan-tuan punya pasal. Agama suruh tutup. Kadang-kadang kita naik kereta kan, duk tengok kadang-kadang muslimat pakai tudung elok semua. Tu dia punya naik motor kan, terselak dia punya betis sampai kat lutut. Dia nampak dia tayang paha betis kat orang. Apa sebab? Kan, walaupun kamu tutup di atas, kamu buka di bawah, itu agama ni titik berat sampai tahap tu. Jangan main-main tuan-tuan. Benda-benda yang penelitian ni saya minta sangat-sangat supaya kita jaga, supaya kita nak selamat di akhirat, bukan nak selamat dekat dunia saja. Baik, yang ketiga ialah memiliki anak yang saleh. Jadi nak pilih anak soleh ni begitulah sifat dia, nak kena ada anak. Jadi anak soleh kena lahir daripada mak yang, daripada keluarga ibu bapa yang juga soleh lagi, lagi salihah, dengan didikan agama. Apa benih pun kita nak bagi anak kita berjaya macam mana pun, agama dulu. Kan? Kadang-kadang kita tengok kita skor A, bukan main tu nak skor A, nak dapat skor A. Skor A saja, tapi agama tak ada. Tak dia baca Quran, tak dia baca Fatihah. Semalam saya tengok rancangan cobaan akhir hayat, buat cobaan rancangan TV apa? 9. Oasis. Astro Oasis. Dia suruh orang baca istighfar. Istighfar pun tak tahu. Suruh baca doa kuno, tu jangan tanya, tu lagi payah lah. Ni istighfar. Kan? Suruh apa namanya selawat, asyhadu an la ilaha illallah. Tu tahu kan. Suruh selawat dia mengucap, suruh mengucap dia selawat. Kan? Astaghfirullah. Sampai tu punya rekod. Tak tahu lah, mungkin dia kaku sebab tak boleh masuk TV kan. Tiba-tiba masuk TV, mungkin terkejut kau, Allah Alam lah. Tapi sampai istighfar pun tak boleh. Tua lah, tanya orang pun tak boleh baca elok, Alhamdulillah lah. Tapi dia random kan. Yang kunut dia tak tengok lagi. Mungkin lepas dia ulangan balik kau, Allah Alam kan. Jadi sebab tu didikan anak yang soleh. Bagi contoh benda tu je kan. Kadang-kadang kita hantar anak tu, dia hantar yang Allah smart reader lah, apalah, hak yang mahal punya bayaran apa semua, tapi agama tak ada. Allah sayang. Sebab tu balancekan benda tu. Kan balancekan benda tu. InsyaAllah kita didik dengan agama, masuk dengan Quran, dengan hafiz. Quran, siapa-siapa yang hantar anak dia jadi hafiz, InsyaAllah.
Saya teringat Presiden Mesir yang baru, anak dia semua hafal Quran. Presiden Mesir yang baru, dia juga seorang hafiz Quran. 2 orang Perdana Menteri, ketua negara dunia yang hafal Quran. Siapa tuan-tuan? Yang pertama Hosni Mubarak pula. Dr. Muhammad Mursi. Yang kedua Presiden Perdana Menteri Palestin Ismail Haniyeh. Dua-dua orang ni hafal Quran 30 juzuk. Perdana Menteri, Presiden hafal Quran 30 juzuk. Allahu akbar. Insya-Allah ayat dia pun akan jadi ayat yang hafiz, yang jaga agama dengan hafal Quran. Baik, sekali lagi yang keempat. Pada tadi yang keempat, persekitaran yang merangsang untuk iman kita. Kita disuruh supaya bersahabat dengan orang-orang yang dapat memberi kebaikan dan sering menasihati kepada perkara yang makruf dan mencegah yang mungkar. Begitu. Maknanya sebagai seorang bapa kena wujudkan environment, kena wujudkan suasana yang baik dalam keluarga dia. Begitulah juga dengan keluarga di rumah, masyarakat, kerajaan sendiri mesti wujudkan suasana yang baik. Majikan di pejabat wujudkan suasana yang baik, persekitaran yang kondusif, bukan sekadar dari segi kebaikan dunia, air condition cantik, nyaman, aman, tenang, tetapi dari segi kedudukan beragama dalam sesebuah organisasi, jabatan dan sebagainya. Begitu. Nah kan? Baik, yang kelima, saya nak baca saja yang kelima, tadi keempat kan? Yang kelima, harta yang halal. Harta yang halal. Sebab Nabi kata apa? Barang siapa yang walaupun setumbuh sedikit daripada harta yang pendapatan yang haram, fannaru aula bih, neraka tempat layak bagi dia. Kan? Tu tak kata banyak, tu tak kata tak banyak, sikit dia makan. Dia makan sikit je benda-benda haram. Wal a'yadu billahi min dzalik. Baik. Yang keenam, dicapai dengan memiliki semangat memahami dan mendalami ilmu agama. Jadi beruntunglah orang-orang yang senantiasa hidup dengan kira nak pergi mengaji, nak tadarus, kira nak cari agama, nak berdampingan dengan ulama dan sebagainya. Hari ni tentang ada sebarang masalah, klik je dekat Google, cari peluang terus internet, masya-Allah, macam-macam benda hari ni, tak ada masalah. Kan? Klik saja tuan-tuan. Dunia hari ni cukup mudah, dunia tanpa sepadan yang ada pada hari ni. Maknanya kita kena duduk dalam suasana agama, kita nak cari agama. Tak cukup dengan kuliah di pejabat kita buat seminggu sekali, tuan-tuan wajib berusahalah paling tidak seminggu 3 kali pergilah cari masjid surau yang ada kelas-kelas agama dengan hadir insya-Allah. Baik, yang terakhir yang ketujuh ialah dianugerahkan dengan umur yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik, antara 4 tanda memiliki keberkatan umur, yang pertama suka bersedekah, yang kedua selalu menyuruh kepada kemanfaatan, yang ketiga senantiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, yang keempat memelihara hubungan sesama manusia, sama ada mak bapa, kawan sahabat handai dan sebagainya. Semua itu dikira sebagai keberkatan umur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itulah sedikit perbincangan kita pada tengah hari pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Taala terima kedudukan kita dalam bulan Syaban dan Allah Taala akan jadikan kita di kalangan yang terbaik untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak ada manfaat harta benda, anak pinak dan sebagainya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat sejahtera, jauh daripada sifat riya, sifat munafik, apatah lagi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima kita, kedudukan kita, manfaatkanlah masa yang ada, keberadaan kita dalam bulan Syaban yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Taala terima kita sebagai di kalangan yang terbaik yang akan dibangkitkan nanti bersama dengan nabi-nabi, para syuhada, orang-orang yang saleh dan sebagainya. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.